Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan rahmatnya dapat bersama-sama kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan kefarduan solat fardu maghrib secara berjemaah dan seterusnya hadir ke dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita menyambung pengajian bulanan kita yang berpandukan kitab Al-Kabair, yakni membicarakan berkenaan dosa-dosa besar. Jadi pada bulan lepas saya dapat yang ke-10 ke? Ada yang rekod dalam buku saya yang ke-10. Berbohong dalam kebanyakan percakapan, betul tak? Kan? Insya-Allah kita masuk dosa besar yang ke-11 daripada 76 dosa-dosa besar. Maka dosa besar yang ke-11 adalah sifat takabur ataupun ujub, termasuk di antara dosa-dosa besar. Ujub dan takabur ni tuan-tuan, ataupun takabur ataupun bongkok, sombong, ujub dan angkuh, maka itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Ini wahai orang, ada tak sifat itu pada kita? Sebelum masuk nak tanya lu ada kena ke tuan-tuan maksum belakang ni? Ada tak? Dia angkuh ni macam mana angkuh contoh? Bila tegur dia melenting, tu keangkuhan. Ni kita akan bincang malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kita fahamlah. Kalau tak faham pun buat faham sudahlah. Insya-Allah nah. Jadi dosa besar yang ke-11 sifat takabur, ujub, bongkok, sombong dan angkuh. Insya-Allah kita akan bincang. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda apa? Ala wa inna fil jasadi muzghatan iza salaha jasadu kulluhu fa iza fasadat jasadu kulluhu ala wa hiyal khalbun. Nabi sebut apa? Ala wa inna fil jasadi, ketahuilah bahwasanya pada jasad itu ada segumpal daging. Daging macam mana Ustaz? Kita daging berkilo-kilo. Ni. Macam kita makan apa steak lembu tu, kan, seekor lembu tu dia ada daging yang mahal, betul tak? Rib eyes, pernah makan? Tak pernah makan? Teruk orang tu ni. Dia ada apa lagi macam-macam lah mahal tu, kan? Ada bahagian yang murah, ada bahagian mahal. Nabi sebut ala wa inna fil jasadi muzghatan, ketahuilah bahwasanya pada jasad kamu itu ada segumpal daging. Jika baik daging tersebut, baiklah seluruh anggota badan. Ni kita ni, baiklah seluruh jasadnya. Jika ia buruk ataupun jika ia rosak, maka rosaklah seluruh jasadnya. Tuan-tuan nak tahu tak segumpal daging tu apa? Nabi kata ala wa hiyal khalbun. Apa tu khalbun? Hati. Ada orang kata ikut hati mati. Tak betul. Betul ikut hati mati? Ada? Tak semua ikut hati mati. Ada orang ikut hati betul. Nah, abang kata tuan-tuan, hati ni susah orang nak jangkau, susah. Tuan-tuan tak tahu apa yang ada hati saya. Saya pun tak tahu apa yang ada hati tuan-tuan. Ada yang meluat. Cakap kata aku tu. Sebab hati ni tuan-tuan, siapa yang tahu? Allah dan Rasul je tahu. Kalaulah tuan-tuan semua, kalian semua dapat mendengar suara hati, tak tidur leno. Kan? Saat-saat kita lalu depan orang, dengar dia cakap, nak buat bagus je tu. Nampak? Kita sakit hati. Sebab tu tuan-tuan, bab hati ni semua orang tak boleh dengar bab hati, kecuali diri sendiri saya yang mengetahui, dan Allah dan Rasul saja. Sebab tu tuan-tuan, bila sebut sifat takabur ini, ia melibatkan hati kita. Sebab tu hati kita kena bersih, kena suci dan murni. Apa maknanya kalau ilmu yang banyak tapi hatinya busuk? Betul tak? Ada ilmu, mengaji kitab, bertimbun-timbun sama tinggi dengan meja ni.
tapi hatinya busuk, tuan-tuan. Hatinya hasad dengki, hatinya keangkuhan dan kesombongan, maka ilmu itu, kata ulama, tiada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu mazmumah, iaitu sifat tercela, lawannya apa? Mahmudah. Mazmumah itu termasuknya sifat-sifat yang mana ujub, takabur, riak dan sebagainya. Itulah sifat mazmumah, yang mana siapa yang ada sifat tu, kata ulama, walaupun sedikit, terhalang dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Jangan tuan-tuan kita ada sifat begitu. Sebab tu tuan-tuan, apa yang dimasukkan dengan takabur? Takabur ni tuan-tuan berasal daripada perkataan Arab yang ini takabbara, yang membawa maksud sombong. Ini takabur ni sombong. Nah, takabur adalah seorang yang berperasaan tinggi diri. Kira dia dengan pokok nyok tu sama tinggi ya. Tinggi diri ni macam mana? Keangkuhan dan kesombongan dia tu. Kadang-kadang orang minta maaf, langsung dia tak maafkan. Kita kadang keluar mulut kita kata, sedangkan Nabi ampunkan umat, ini kan pula Tuan Haji. Tu Nabi mampu hebi ya. Tu ada tak gitu? Tak berani sebut ni. Itulah takabur. Bukan kebun, takabur. Nah, abang kata dia ni tuan-tuan rasa tinggi diri tu, rasa diri dia betul, bagus. Itu tuan-tuan. Apa lagi? Suka menganggap dirinya lebih mulia. Ini bahaya. Mulia ni macam mana? Bila banyak ibadah, dia rasa dia mulia pada orang lain. Orang tak pergi semayang, ahli nar, ahli neraka. Orang yang suka menggelarkan orang lain itu berasa dia bagus dengan amal ibadahnya. Ini orang tuan-tuan rugi. Kadang-kadang dia syok, syok sendiri. Sebab apa? Dia semayang banyak kat masjid, soh depan pula. Orang tu tak main semayang. Dia kata apa? Tengok Ustaz, itu semua ahli neraka semua. Tuan-tuan, apa hak kita menetapkan orang masuk neraka? Neraka tu tuan-tuan punya ke? Oi. Neraka tuan-tuan punya? Neraka siapa punya? Syurga siapa punya? Allah yang punya. Kita ni makhluk yang hina. Siapa yang tentukan kita masuk syurga? Siapa yang tentukan kita masuk neraka? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak mustahil Allah boleh masukkan orang kaki maksiat dalam syurga. Kita duk kata dia tu dedah aurat tu memang ahli neraka. Tengok-tengok esok tengah duk batok tu kat padang mahsyar esok tuan-tuan, nak tengah dihisap tu tuan-tuan, tiba-tiba tengok orang dedah aurat tu, dia paling cepat macam kilat. Sak tuan-tuan masuk dalam syurga. Disebabkan apa? Sebab sebelum dia mati dia bertaubat. Kita belum tentu. Sebab tuan-tuan, Allah tidak melihat pada pengawalan. Allah tengok apa? Di ending. Kalau ending tuan-tuan bagus. Kalau awal tuan-tuan bagus, ending teruk jahanam. 6 jahanam. Tak ada kadang menang siapa-siapa contoh. Lagi dia kata apa pula kan? Mula kira tuan ni. Jangan tuan-tuan kita anggap kita mulia. Kita ni semua hina tuan-tuan. Ada PhD, ada master, ada degree, ada diploma. Orang tu ada SRP ya. Jangan pandang hina pada dia. Jangan jadi macam siapa? Haji Bakil. Haji Bakil di mata dia semua tak betul. Betul tak? Tengok cerita tu. Labu-labi dengan nasib labu-labi. Tengok tak? Tuan-tuan. Apa yang keluar di mulut dia? Penghinaan dan pencacian pada orang. Betul tak? Sebab tu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, dalam surah An-Nahl ayat yang ke-23, innahu la yuhibbul mustakhbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan takabur. Allah tak suka. Ada orang tuan-tuan dia berasa mulia dengan derma dia, mulia dia. Aku derma ke pada dia ada tu. Dia. Betul tak? Ada tak begitu? Aku buh kat seringgit pada dia langsung tabung lalu senyumnya dia teruk. Nampak tak? Nak abang aku lebih baik pada dia. Ni sifat siapa ni? Yang sifat macam ni siapa ada ni? Apa nama syaitan tu? Nama dia tak kenal. Michael Jackson kenal. Siapa nama syaitan ni yang dibuang daripada syurga ni, yang dibuang daripada Allah SWT jadi kafir? Siapa dia nama dia? Nama dia Azazil. Ada sini nama Azazil? Jangan buruk. Tuan-tuan, Azazil ni tuan-tuan, Allah sampai Allah Subhanahu wa taala rakam dalam Quran. Dalam surah Baqarah ayat yang ke-34. Azazil ni tuan-tuan, bukan cak ayam tuan-tuan. Dia ni tuan-tuan menghamba abdi kepada Allah berapa ribu tahun.
Tapi akhirnya tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan siapa? Nabi Adam alaihissalam, seperti mana Allah sebut, wa iz qulna lil malaikati isjudu. Nah, ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, beri hormatlah kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu mereka sekalian tunduk, beri hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Illa, siapa tu? Illa iblis. Siapa itu iblis? Iblis tu syaitan, jin tu, yang nama dia Azazil, yang dia duk rasa aku lebih baik pada dia. Siapa ada sifat tu? Kawan dia tu, bapak dia Azazil tu. Sebab apa? Aku lebih baik pada dia. Pasal apa aku nak kena sujud pada Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam diperbuat daripada tanah, aku ada api, betul? Tengok tuan-tuan, sifat ni ada tak pada kita? Ada tak? Lalu kata Allah Subhanahu wa taala apa? Allah kata apa? Aba wa astakbara wa kana minal kafirin. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata apa? Dan jadilah ia golongan yang kafirin, kafir. Tapi ustaz dia hamba abdi pada Allah banyak, dia hafal Quran, tapi disebabkan sombong dan keangkuhannya, kafir dia. Tuan-tuan, dalam satu riwayat menyatakan Azazil ni tuan-tuan bukan cahaya, sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ketua kepada malaikat. Inilah Azazil. Dia bukan malaikat sebab jin ni diperbuat pada apa? Api, malaikat daripada cahaya. Itu different, satu yang benda-beda. Tapi hebatnya Azazil ni, iblis jin ni tuan-tuan, diangkat oleh Allah disebabkan hamba abdinya pada Allah, tapi disebabkan one mistake, satu kesilapan dia apa? Aku lebih baik pada dia. Maka kafirlah dia. Ingat tuan-tuan, kita dah mengaji banyak, kita dah rasa kita alim tu bahaya. Jangan kita rasa kita alim. Alim ni tuan-tuan, alim ni apa? Gelaran saja. Betul tak? Alim ni gelaran. Gelaran itu boleh memusnahkan kita. Orang panggil alimnya tu haji. Asal apa? Syok ke? Asal tak syok? Jawab. Oi tu haji tengok alim bagus lah. Kita jalan pun tunduk lebih sikit lah. Sebab orang kata alim, dia tunduk kepala tu daripada tadi tu rendah bawah lagi. Sebab orang kata gelaran alim. Betul tak? Itulah syaitan. Dia bukan bodoh syaitan ni tuan-tuan. Dia tak ambil PhD pun syaitan ni. Tapi dia tengok orang buat ibadah banyak, apa dia buat? Tunjuk sikit. Itulah syaitan. Macam tuan-tuan lah depan saya ni. Kalau syaitan suruh pergi disco, nak pergi lah. Ni, pakai kepiah tu haji, pergi disco. Tobat laum tapi apa syaitan buat? Tunjuk sikit. Alah, bukan habis pun. Nah, maka kita akan buat. Sebab kita pun hidup dalam masyarakat kan. Melainkan Tarzan tak duduk dengan masyarakat, dia duduk dengan beruk, monyet tu. Kita duduk masyarakat ni, itulah dugaan yang kita akan rasa. Yang ketiga, takabur ni apa lagi? Rasa lebih pandai pada orang lain, pandai. Dia paling bijak sekali tu. Semua orang cakap salah dia yang betul. Ini cukup bahaya tuan-tuan. Ada orang kata tahlil ni tak ada dalil. Wow, kita buat tahlil, bid'ah, masuk neraka. Sokok. Sokok bid'ah, sokok. Jawab. Mana bagus sokok buat tahlil? Mana bagus? Tak jawab sebab tuan-tuan sokok kan. Tu tak jawab. Ada aneh-aneh tuan. Ustaz, zina ni haram, minum arak haram. Sokok makruh. Macam mana tu? Ambil hukum sebab kepentingan diri, betul? Sebab apa hang kata makruh? Isap sebab aku isap, makruh lah. Bagi orang yang tak isap, haram. Orang perempuan isap rokok lah. Tak isap rokok. Apa hukum lah tuan-tuan? Nak makruh ke nak haram? Ni pun tak ni sebut ni. Buat lelaki isap rokok. Abang gitu tuan-tuan. Kadang-kadang kita menggunakan hukum itu untuk kepentingan diri kita. Sebab kita rasa kita pandai. Bahaya tak tuan-tuan? Bahaya. Itu. Lebih cerdik daripada orang lain. Sama ertinya dengan sombong, angkuh dan bongkok. Itu tuan-tuan. Takabur boleh dilihat melalui percakapan dan tindakan, cakap dan perangai dia. Gaya angkuh, lidah tajam, mudah menghina orang yang dianggap lebih rendah ilmu pengetahuan daripadanya. Dia suka hina orang. Tengok Haji Bakir tuan-tuan, hina orang. Tengok cerita penarik beca, hina orang. Tengok cerita apa lagi? Antara dua darjat. Darah Tengku dengan ni mana? Tak sama. Kami tinggi darjat. Nampak tuan-tuan? Membeda-bedakan darjat. Inilah satu benda yang dilarang dalam agama. Betul tak tuan-tuan? Kadang-kadang kita tuan-tuan tak payah pijuh lah sifat takabur ni tuan-tuan.
Kadang-kadang orang kata, ustaz, sifat sombong, angkuh, bongkok ni, dia mai bila kita duit banyak. Tuan-tuan setuju dengan saya? Setuju statement tu? Setuju? Belah ni lah, belah belakang tak berani kata kan? Ada orang kata, dia kata, ustaz, kami orang miskin ni tak sombong, kami tak ada duit. Yang sombong tu kaya naik atas BMW, Velfire, Pak tu. Ada pangkat, ada harta, tahta. Mereka yang sombong. Betul ke statement tu? Betul ke? Tuan-tuan tengok sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Antara siapa? Sayyidina Osman bin Affan kan? Kaya tak? Kaya ke tak? Kaya. Sombong tak? Dia ni, Sayyidina Osman bin Affan ni tuan-tuan, dia menginfakkan hartanya separuh daripada hartanya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat tak? Sayyidina Ali kaya tak? Sombong tak? Tak. Adakah harta itu menyebabkan orang sombong? Jawapannya tidak. Ada orang ada harta, dia tidak sombong sebab dia tidak bertuhankan duit. Orang yang sombong ni sebab dia pertuhankan duit. Itu je. Cuba tuan-tuan naik kancil dengan BMW, rasa macam mana? Pernah naik BMW? Tak pernah naik? Naik kereta mahal ni, hak tekan semua, kira jalan ni, tak payah bawa apa tu. Naik kereta kancil dengan kereta mahal, asal lain lah kan. Kadang naik tu kereta kancil, berok, runtuh lah. Bila naik kereta mahal ni, dia jadi lain tu. Buka tingkat pun dia senyum lain lah. Dia lain lah. Dia turun daripada apa? Pintu dia pun, gaya kaki dia pun dah lain lah. Sebab kereta 300,000 takkan nak langkah macam pergi pendang tu. Betul tak? Dia pakai paik apa tu? Paik tu lah, cucuh. Gaya tu, gaya keangkuhan. Ini orang tuan-tuan. Allah sebut, Allah tak suka orang sombong macam ni. Allah tak suka. Kalaulah kita buat amal, buat ibadah dalam keadaan kita sombong dan takabur, Allah sekali pun tak pandang kita. Ini dalilnya tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab tu kita jangan sombong. Ada duit lebih, jangan sombong. Orang minta derma, kadang-kadang maki orang minta derma kan. Saya tanya tuan-tuan, kita maki orang minta derma, apa kita dapat? Tak jawab ni. Tuan-tuan maki orang minta derma kan, dia bilang, saya orang susah nak minta derma sikit. Tuan-tuan marah dia, tuan-tuan hina dia, apa tuan-tuan dapat? Seronok Ustaz, puas. Itulah. Apa salahnya kalau kita keluar daripada poket kita RM1 bagi? Kita istiqomah RM1 tu lah. Bagi. Apa salahnya? Salah tak? Cuba tuan-tuan tengok lah. Tuan-tuan duk pergi makan kedai makan kan. Lah ni boleh makan lah kan? SOP, kena ikut SOP. Di Kuala Lumpur, di Selangor ni tuan-tuan, kalau kita tengok ramai minta derma kan. Kadang-kadang orang buta minta derma. Kita duduk kedai makan tuan-tuan, Allah hantar kadang-kadang orang buta minta derma pada kita. Kita bagi ke tak? Kadang-kadang kita buat keluar RM5, kita fikir, kalau aku bagi RM5 lagi nak beli rokok tak lepas pula. Tak payah, boleh. Ni tak ada kena mengenal siapa. Kadang-kadang dia buat keluar RM1 kan, dia fikir 10 kali, RM1 saya kena bayar parking pula, tak payah. Sebab dia sayang duit dia, hubbu dunia, cinta dunia. Cinta dunia tuan-tuan. Apa salahnya bagi? Saya kena duk perhati tuan-tuan, sebab saya duk kuliah merata kan, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalulah kadang-kadang pula kan. Yuk, habis kuliah, kita pergi seorang, bini tak bawa. Bini duduk rumah dan bini pun ada hal lain. Kita pergi kuliah tuan-tuan, balik kuliah, habis kuliah tu kita pergi makan. Kita duduk kedai makan. Kadang macam dia cerah, saya selalu pergi makan tu. Kedai apa? Bistro kan, bistro. Saya duduk kuliah dekat Masjid Sayyidina Ottoman, Masjid An-Najihin kan, kuliah bulanan situ. Habis, memang tempat saya bistro tu, nasi kandang. Habis, memang itu pot saya. Saya akan duduk situ. Situ memang tahu dah, duduk, mesti ada orang minta derma. Dan orang jual CD, tu tahu dah, muka pakcik tu, lagi dia tak mati, mana dia jual tu lah. Kita duduk tuan-tuan, ada minta derma. Saya duduk perhati, saya ni suka perhati orang. Minta maaf lah kalau tuan-tuan saya terperhati tu kan. Kadang-kadang kita duduk, kita tahu dah, di situ tuan-tuan, dia 3 orang akan main minta derma. Kita tahu dah. Ada orang tuan-tuan, dia standby duit siap atas meja dia RM3. Tak apalah, dia tak atas meja RM3. Kita duduk perhati, pasal apa pakcik dia tak duduk RM3 atas meja. Rupanya bila orang minta derma, dia bagi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia bersyukur apa yang dia ada. Walaupun sikit, RM1 itu tanda syukur. Tapi ada orang tuan-tuan, bila orang minta derma pada dia, dia duk makan lamb chop, chicken chop, duk makan roti canai, duk makan tosi. Orang minta derma pada dia, Assalamualaikum tuan. Salam, haram, tak jawab pun. Dia buat bodoh. Muka tembok. Mana tengok muka tembok? Tuan-tuan cakap tembok, betul tak? Tembok ni cakap, lagi cakap kena, oi. Dia pun tak cakap apa. Sakit hati lah. Macam tu lah orang tuan-tuan. Assalamualaikum tuan, saya anak yatim.
Dia tak jawab pun. Dia duduk makan tosir dia. Konyol. Ni bukan tak ada kena-mengena ni dengan marah. Ni saya tengok. Dia tak jawab pun salam, tuan-tuan. Dan ada pula golongan kedua, bila orang minta derma, dia minta apa? Dia minta ada dokumen. Kawan tu aku lock lah file tebal ni file tebal pada ni lagi. Dia buka sesuatu, tuan-tuan. Sambil dia buka tu, dia duduk hina tu. Ni tipu ni, makan kedarah duit haram. Dia tengok, tuan-tuan. Bagi tak pun, tapi dalam keadaan masa yang dia menghina orang. Inilah, tuan-tuan. Awak ni tengok macam cerita pasal mati je. Tuan-tuan, sama lah kadang-kadang Tok Imam tengok jom lah pergi semayang ni sat ya. Alah Tok Imam kubur masing-masing. Nampak? Basic, simple dia. Dia keluar benda yang keangkuhan daripada mulut dia. Dia tak sedar esok kalau dia mati tu, siapa nak tanam dia? Siapa yang nak kapankan dia? Siapa nak mandikan dia? Betul tak, tuan-tuan? Ada tuan-tuan tengok orang mati, dia mandi diri dia sendiri. Dah. Dia pun ambil cebok gerak. Kita pun termenung 3 jam. Macam mana mayat Haji Leman boleh mandi sendiri? Ada tak? Hang nak sombong apa? Esok hang mati, hang tetap orang mandikan hang tak boleh apa-apa dah. Naik kereta mahal. Esok mati naik apa? Van jenazah. Tuan-tuan pernah tengok dia mati naik BMW dia. Pergi kubur. Ikat atas bumbung dah. Pernah tengok? Siapa pernah tengok angkat tangan? Saya pernah pergi satu masjid, tuan-tuan, di Kuala Lumpur lah, tak mahu sebut masjid mana. Selalu kita pergi masjid dia tu, selalu van jenazah lah, van tu pun kira kan, okey lah, ada van cantik, ada van yang uzur. Ada satu pergi masjid, satu masjid, tuan-tuan, Allah, dia punya van jenazah tu Velfire, tuan-tuan. Saya tanya AJK, hebat masjid ni, saya tak pernah tengok van jenazah Velfire. Tahu apa keluar dalam mulut tu Haji ni? Dia kata, tak apalah Ustaz, masa dia hidup tak pandai kereta mahal, bagilah masa mati naik. Wajak orang tua tu. Dia nak kata orang mati ke nak kata aku nak kata murah Kita pun tak kata apa, tak apalah. Dia kata, bagilah mereka rasa masa hidup tak dapat naik kereta mahal, masa matilah kami pergi naik. Tak apalah kutipan mereka banyak kan. Tuan-tuan, van jenazah. Pintu sak tu. Bawa pun syok kalau pergi Terengganu pun tak apa kan. Tapi bawa mayat ni macam-macam pengalaman, tuan-tuan tu. Ada bawa van jenazah ni, hantar balik kampung lah. Kan. Itu. Sebab tu tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sombong apa? Esok mati orang mandi kita. Orang sabun dengan kita, orang kapan dengan kita, kita tak boleh buat apa, tuan-tuan. Kesombongan kita akan lupus di situ saja. Ada orang sombong kadang-kadang bercakap dengan orang duk speaking English. Tuan tengok tak? Actually tergeliat ni dah. Actually. Excuse me. Tu lah. Kita yang dengar ni pun rimeh perut orang Penang kita. Rimeh perut lah tuan-tuan dengar dia duk cakap. Hang cakap bahasa Melayu sudahlah. Kita dah buat projek ni. Yalah kan. Cakap gitu sudahlah. Tengok ada iklan raya Proton, tengok. Yang dia tu baru pergi London. Saya baru balik London. Dia tu. Adibah no bawa driver. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan. Berapa hari tuan pergi London? Saya pergi London 3 hari. 3 hari. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah. Yang kita ni, tuan-tuan, nak tunjuk kata kita Allah ada segalanya. Kita ni bukan segalanya, tuan-tuan. Tak ada apa kita ni, pinjaman semata-mata aja. Ada orang pakai baju yang cantik ni. Ada di sini saya pasti baju dia 300. Ada. Kan? Dia beli dekat butik-butik yang mahal. Dengan pakaian yang cantik, tuan-tuan, jangan kita bangga dengan pakaian yang kita cantik ni. Orang tu dapat beli baju di bandar je. Kita kadang-kadang sindir dia. Tengok baju macam lusuh, beli kat bandar lah. Dia cakap depan orang ramai, dia malu tak? Kita nak abang kita, aku beli baju raya ni 300. Hang tak beli baju bandar RM10. Low class. Pernah dengar low class? Low class ni rendah, tuan-tuan. Sedangkan manusia ni, tuan-tuan, sama ya. Kaya, miskin, sama ya. Sama taraf. Sebab mati esok, kubur yang tuan-tuan pernah tengok orang mati, orang kaya mati, kubur dia bubuh marmar dalam tu. Lepas tu buh TV 24 inci, 32 inci, buh wifi ada. Kaya dia macam mana pun, mati esok selimut dengan dibaluti dengan apa? Kain kapan. Ada orang kaya mati balut kain songket. Mana ada. Sebab kita, tuan-tuan, mati esok sama ya. Kaya, miskin,
tetap mati dalam keadaan yang sama, tetap yang dibaluti kita hanyalah kain kafan tersebut. Itu tuan-tuan. Sebab tu jangan sombong. Kadang-kadang ia boleh dilihat melalui percakapan yang tidak mahu mengaku kalah. Ni pun salah. Dalam mesyuarat nak menang. Kita bagi cadangan, dia tak mau terima. Dia nak kata dia betul. Sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW, dalam satu peperangan kan, sahabat cadang pada Nabi, ya Rasulullah, tempat kami ya Rasulullah, kami gali parit supaya tentera musuh bila datang jatuhlah parit. Sedangkan benda tu tak datang pun daripada strategi Nabi Muhammad SAW, betul tak? Tapi datang daripada pandangan sahabat. Ada Nabi kata, weh diam, bodoh, diam. Aku Nabi, hang siapa? Ada Nabi kata itu? Ada tak pemimpin yang begitu? Bila diberi pandangan, dia langsung tak mau dengar. Sebab dia ada power. Tuan-tuan, power yang kita ada bukan selamanya. Saya jumpa seorang pangkat tinggi dalam tentera. Tentera ni tuan-tuan, bila dia pangkat tinggi, nak pergi sembahyang Jumaat, orang kena iring dia. Tapi lepas dia pencen tuan-tuan, siapa minta iring dia? Ni Tang Sri cerita ni. Dia tu, ustaz dulu saya, ustaz, orang iring sampai depan ni, tulis pula tu meja. Oh tuan-tuan, lepas pencen, belakang. Sebab your power dah tak ada. Bila ada power, orang tabik ni, bukan tabik, tabik banyak lah, dah tak ada kuasa orang pemeluat nak tabik lah. Dulu dia buat cong lebih kan. Orang tak mau kan. Saya pasti tuan-tuan, kalau kita dapat seorang yang bos kita yang baik hati, seronok lah kita kerja. Seronok kan? Tapi kita dapat bos yang macam, bila kita masuk kerja, duk hina kita, duk kata lebih kurang daripada kita, duk maki hamun, kita pun tak syok nak kerja tu. Sebab tu tuan-tuan, contohilah baginda Nabi Muhammad SAW menganggap dirinya sesat benar dan tidak mahu mendengar dan tidak mahu mengikut nasihat orang lain. Tak mahu dengar nasihat orang lain. Ni masalah. Sebab tu kalau isteri nasihat kita dengar. Suami, jangan aku. Kadang-kadang isteri nasihat kita tak mahu dengar. Sebab isteri tu kita buat dia macam pembantu rumah. Ni masalah. Isteri tegur, abang semayang lah awal waktu. Mayang, kita semayang tapi mayang ujung-ujung. Sebab tengok 7 hari mencintaimu. Contoh lah. Lepas viral kan, 7 hari tak semayang lambat kan. Teruk bapak-bapak tu buat pula poster baru tu. Bagus lah. Sentak kita baca tu. Saya tak sempat tengok sebab ada kuliah. Tuan-tuan saya tak sempat tengok kan. Sebab saya dah sebulan penuh kuliah. Mana sempat, sebab dia maghrib. Saya maghrib dah masjid lah. Ada surah tak sempat tengok. Tengok dalam Facebook lah. Lepas 7 hari mencintaimu tu, dia tu trending kan. Berapa ramai yang semayang lambat. Tapi bini tegur, dia marah. Mampu habis ya. Dia angkuh dengan bini. Dia keangkuhan ni, dia bukan kat bini saja, bukan kat pak mentua, siapa-siapa je. Maka dia tergolonglah orang yang begitu. Itu tuan-tuan, jangan begitulah. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi kata apa? Yuhsyaru jabaruna wal mutakabbiruna yaumal qiyamati amsala zakri. Nabi kata orang-orang yang takabur dan bongkok akan dihimpunkan pada hari kiamat umpama sebesar biji gandum. Pernah tengok biji gandum? Biji gandum besar mana? Nabi kata hampa yang kat dunia ni, yang suka bongkok dan takabur dan sombong ni, akan dihimpunkan pada hari kiamat umpama sebesar biji gandum yang dipijak-pijak oleh manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Dia tuan-tuan, biji gandum. Kita kat dunia ni besar nak mampu hebat kita, orang tabik kita. Bila kita mati esok tuan, dihimpun di hari kiamat kelak tuan-tuan, jadi besar gandum yang orang pijak pula tuan-tuan. Bayangkan di padang mahsyar tu ramai ada orang, ramai hinanya, kata baginda Nabi Muhammad SAW, bagi orang yang hidup di dunia ni tuan-tuan, suka sombong dan takabur. Jangan. Yang lagi comel tu, ada satu hadis lagi. Ni comel kan ni. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata bainama rajulun yatabahtaru fi burdain. Nabi kata ketika ada seorang lelaki berjalan dengan selendang di bahunya dalam keadaan yang sombong dan ujub. Selendang ni apa? Dah, kalau kita ni panggil apa ni? Kan seban lagi apa kan? Ridak kan? Kan dia jalan. Cuba tengok ada orang jalan kan. Dia sebab dia duit banyak, ada jalan lain macam, tengoklah cerita apa? Tu yang pintu gua tu. Cerita apa tu? Ali Baba kan? Dia dapat harta daripada penyamun tu, dia tanam dalam tanah. Dia kata kita ni kena tukar cara jalan.
Tu Piramli buat cerita, nampak? Kita kalau tengok, pasal apa Piramli buat? Piramli ni abang, bila dah ada duit ni, dia jadi nak jalan pun kena. Tu. Dia kena timing sikit. Nampak? Tadi masa tak ada duit, okey, jalan bersepah ya. Masa tak ada duit, jalan bersepah, tunggal langgang. Tapi bila ada duit, jalan pun kepit-kepit. Catwalk lain macam sikit. Pasal apa? Sebab ada duit. Tahu tak? Tapi kita ada orang kata Piramli ni wali tu. Dia buat cerita tu, memang efek ni kita tengok kena kat kita. Betul tak? Tak tahu depa kata kan. Saya tak tahu lah kan. Tapi cerita dia tuan-tuan memang menyusuk kalbu kita dan kita ingat. Dan Nabi sebut ada orang dia berjalan dengan keadaan di bahunya ada selendang dan akan sombong. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menenggelam dia ke dalam tanah. On direct Allah tenggelam dalam tanah. Sampai bila? Kata Nabi, sampailah dalam sampai sehingga hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma lah ni tak ada lah tuan-tuan jalan semua tenggelam, mana ada. Kecuali tuan-tuan jatuh dalam parit tenggelam lah. Lah ni tak ada lah bayar cash, tak ada. Ada orang pergi Mekah, saya tak kena apa pun, tak kena peti apa pun. Tak ada kena munasabah. Tak kena lah sebab tak dibayar cash, kadang-kadang tak kena lah. Akhirat kena. Itu kena faham. Sebab tu jangan kita macam tu lah. Itu tuan-tuan nak. Boleh faham tu sifat takabur tu? Dia faham? Dia tak mahu angguk ni sombong juga tuan-tuan. Tak mahu angguk sombong tu. Mampu heavy. Ni salah ni. Ya. Saya tak kata siapa-siapa, tak diri sendiri juga kadang-kadang tu kan. Itu. Yang kedua tuan-tuan, sifat ujub. Ujub ni apa? Ujub ialah perasaan kagum pada diri sendiri. Syok sendiri. Kagum. Dia buat kenduri, dia syok. Sebab anak dia cantik. Dia tanya Tok Imam, Tok Imam apa macam menantu aku? Okey tak? Cantik, berantau. Apa? Dia kagum dengan apa yang dia ada. Ni ujub tuan-tuan. Merasa dirinya hebat, bangga dengan diri, terpesona. Kadang-kadang dia cantik, dia handsome pun masalah juga. Dia cantik, comel, dia hina orang, hitam aja. Nampak hitam legam pula. Sebab dia putih, dia kata orang hitam. Orang yang hitam dengar marah ke suka? Orang kata tuan-tuan hitam macam negro, tuan-tuan marah tak? Kata tuan-tuan gelap, memang negro pun. Mana ada? Mana kita marah? Mana benda tu janganlah. Kita cantik, Allah kurniakan kecantikan. Maka kita jangan hina orang tak cantik. Cantik ni bukan kekal pun. Esok tua kerepot juga. Cucuklah botok 3 tan pun. Gitu. Jangan tuan-tuan begitu. Nah, itu. Sebab tu tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut tentang ujub ni tuan-tuan, pengalaman saya lah. Ada orang tuan-tuan, dia ujub kadang-kadang datang apabila dia bertanya soalan pada penceramah. Ujub juga kadang-kadang. Dia nak abang dia pandai. Pernah. Sini ada orang pandai. Pandai pada ustaz ni. Ada. Dia tanya contoh. Saya pengalaman dah lama kuliah ni. Benda antaranya tuan-tuan, saya bahas pasal berkenaan dengan babi, kan, daging babi. Surah Maidah ayat 3. Daging babi ni haram dimakan. Datang seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dia tanya soalan. Dia kata, Ustaz sebut daging babi ni haram makan. Memang haram makan. Babi mana boleh makan? Dia kata ada babi boleh makan. Kakak pelik je tu. Orang semua terkejut. Jemaah semua terkejut. Babi boleh makan? Babi boleh makan. Babi yang diperbuat daripada berhulu boleh makan. Haram tuan-tuan. Dia kata babi yang diperbuat pada berhulu. Tahu ada berhulu? Tuan-tuan tengok berhulu selalu buat bentuk apa? Bentuk ikan kan? Dia nak buat bentuk babi, nak makan babi. Dia kata boleh makan Ustaz. Babi diperbuat pada berhulu boleh makan. Tanya aku, boleh makan? Saya kata gini lah. Berhulu tu boleh makan tak? Boleh makan. Kalau ukir bentuk babi boleh makan tak? Boleh makan. Tapi gamak makan. Hidung besar merah tu. Begitu babi tu. Makan. Ini tuan-tuan, kadang-kadang ada pula tanya tuan-tuan bab semayang. Saya ambil basic-basic ni. Banyak cerita kadang-kadang meluat nak ingat, tapi benda tu orang terkenangan. Dia kata, Ustaz, kalau kita tak ambil wuduk, semayang kita sah tak? Tak sah. Soalan saya, nampak? Soalan saya, ayak mani ni najis ke tak? Tuan-tuan, ayak mani najis tak? Saya tanya dia, ayak mani najis ke tak? Saya tanya dia balik. Dia kata, kenapa Ustaz tanya saya? Saya tanya Ustaz. Ayak mani najis ke tak? Saya kata, kalau ayak mani najis, tuan pun najis juga. Najis mu'alazah, mutawasyitah semua tuan. Sebab kita ni daripada ayak mani kan? Betul tak? Dia kata, kalau ayak mani tak najis, boleh ambil wuduk. Mampus tuan-tuan. Kalau ayak mani tak najis, boleh ambil wuduk lah, bersih.
Saya kata ginilah, kalau teringin nak ambil, kumpul 20, nanti saya ajak. Pilah tadah kat sikit, di situ sikit. Keluar terus. Tutup pintu ni. Selain door saya ingat, pum tutup keluar. Eji kata dia memang macam tu Ustaz, so layan. Dia memang macam tu, kepala angin. Dah hang tanya, aku jawab lah. Kan? Saya jawab, tak payah hadis-hadis sangatlah tu orang macam ni. Kalau lewat hadis ni, cakap gitu. Sama lah dia tanya, kalau pergi bulan, nak mayang macam mana? Nak pergi bulan, dah pergi bulan, nak semayang macam mana? Saya tanya dia, kat Malaysia ni berapa orang pergi bulan? Dia kata seorang lah. Kalau macam tu, tak payah tanya soalan tu. Sebab tu haji tak ada harapan pergi bulan. Dah saja tanya. Saya kata gini lah, tu haji pergi bulan esok, telefon saya. Bengang motor ni, terus tunduk. Tak kata apa, sampai sud. Tu kan. Dia nak ajak satu lah. Kenapa kamu tanya tu? Sajalah tengok. Ustaz dia jawab. Ustaz pun bodoh. Aku pandai. Tambah kita kali pertama pergi kuliah tu bawa mukadimah kitab. Tanya dah soalan. Kalau soalan tu betul tak apa. Tapi soalan kadang-kadang nak menguji kita ni kan. Nak abang dia pandai. Ni tuan-tuan. Janganlah macam tu. Boleh tuan-tuan? Ada sini tanya macam tu? Tolong lah. Berhenti-berhenti lah tuan-tuan. Tanya soalan pelik-pelik ni kan. Itu tuan antaranya sifat wujud ni. Dia syok dengan apa yang dia buat. Tuan-tuan. Kita main masjid dengan syok. Masjid ni tuan-tuan, kita main semayang berjemaah dengan syok. Mayang berjemaah ni, walaupun tak wajib tuan-tuan, pahala besar. Jangan syok. Kita mayang fardu. Wajib tak fardu tu? Mayang fardu? 5 waktu tu wajib. Jangan syok tuan-tuan. Sebab tu benda yang wajib. Faham tak? Boleh faham bab ni? Dosa besar yang ke sebelah ni? InsyaAllah faham lah. Jadi dah bunyi tu, kita berhentilah. Tengok pemuka semua duk marah ni. Geram macam ni. Ada yang nak makan, cuma tak nampak, tutup. Cakap ke? Tahu kan? Jadi tuan-tuan, tak maaf banyak-banyak kot apa saya cakap ada yang terasa hati. Mohon maaf banyak-banyak. Maafkan saya ni. InsyaAllah no. Jadi maaf ikhlas ke tak tu? Ingat kita tahu pun ikhlas kan. Jadi tuan-tuan, sebelum saya tutup kuliah saya, sikitlah maklumat pada tuan-tuan. InsyaAllah pada hari Jumaat nanti saya akan bersiaran di Radio Zayan pukul 7 pagi bersama dengan Anas dan Mawi ya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan boleh buka frekuensi 109.4 FM pukul 7 pagi dan akan bersiaran pukul 7.20 pagi insyaAllah. Saya akan bersiaran di Radio Zayan dengan tajuk insyaAllah 4 golongan yang rajin solat tapi masuk neraka. InsyaAllah tajuk kita akan bahas dalam sejam lebih dalam Radio Zayan. Jadi tuan-tuan yang mana ke lapangan nak pergi kerja tu, buka lah Radio Zayan frekuensi 109.4. Tahu tak Radio Zayan tu? Zayan FM kan? Dibuka lah. Dah dengar lah suara saya. Kali pertama masuk radio saja nak abang kan? Itu masuk TV Hijrah, ni masuk radio pula. Jadi tuan-tuan dengar lah. Kod lepas ni ada Chan yang panggil lagi kan. Jadi dengar insyaAllah. Saya rupas tajuk tu insyaAllah. Jadi minta maaf banyak-banyak. Tak apa, kita jumpa lagi. Jangan tak main pula kuliah saya bulan depan. Kau tak mau main, boykot. Main lah kan. Saya ni bukan kasar, nasihat. Aku bukan marah, aku nasihat. Piramdi kata kan, nasihat kan, jok-jok lah sikit kan. Itu insyaAllah kita jumpa lagi. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu datang pada kelemahan dan kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.